Baiklah, seterusnya ada kami akan membawakan yang kami janjikan kepada bis kita hari ini sesuatu yang istimewa juga. Kami akan membawakan kepada kita bis kita semua penonton setia peminat setia Rampai Pagi meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu narasumber yang telah pun kita jemput ke studio hari ini memeriahkan lagi Rampai Pagi untuk hari ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Muhammad Aziz Zaki bin Haji Matasim, merupakan seorang petugas yang bekerja sebenarnya di bahagian perkhidmatan kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Apa kata untuk tidak melengahkan lebih banyak masa lagi, kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi nikmat rezeki dan juga jodoh kita ni bersua pada pagi hari hujung minggu Ustaz, membicarakan berkenaan dengan bagaimana meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sebenarnya sebahagian daripada intipati tema untuk sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, iaitu bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ni akan terus kepada perbincangan kita ni Joni, Dr. Ustaz ya, membicarakan tajuk kita ni pada hari ini meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga mereflek kepada tema pada tahun ini, dan sebagai mukadimah dapat juga terus menerangkan dan menjelaskan berkenaan dengan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan juga berdoa dalam menghadapi ujian. Dipersilakan Ustaz Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa idza maritu fa huwa yashfin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, seperti mana yang tadi maklum, pada tahun ini kita menyambut memperingati hari keputusan baginda Rasulullah SAW dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dan meraih syafaat baginda Rasulullah SAW. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW ada satu hadis yang boleh merangkumi semua sekali ini tadi, iaitu ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang hendak pergi ke masjid dengan membawa unta, kemudian ia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, qala rajul ya Rasulullah, a'liquha aw atawakkal aw atliquha aw atawakkal. Qala Rasulullah SAW, a'liquha wa tawakkal. Pemuda ini membawa unta nak bersembahyang di masjid, maka ia pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perlu aku ikat unta aku ini, aku bertawakal, ataupun aku lepaskan saja aku bertawakal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ikat dulu baru bertawakal. Jadi pengajaran di sana bahwa kita ni sebagai manusia ni, umat Islam khususnya ialah kita ni disuruh untuk berusaha, barulah bertawakal. Di samping dan usaha tadi itu, kita ni kena ada sifat sabar. Artinya terus menerus untuk berusaha dan penuh kesabaran, mengharapkan bertawakal kepada Allah, mengharap untuk supaya kita ni punya usaha tadi itu mendapat makbul ataupun diterima ataupun ditunaikan hajat kita itu oleh Allah SWT. Jadi kita ni berdoa, kerana doa itu pun sebenarnya ada tuntutan. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadisnya juga mengatakan bahawa man lam yada' Allah yaghdabullah alaih. Sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maksudnya seolah-olah macam orang yang sombonglah, tidak mau berdoa. Sebab doa itu sendiri pun sebenarnya doa muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya segala ibadah. Yang inti kepada amalan ibadah kita itu ialah dengan berdoa. Artinya apa yang kita ni buat seboleh-bolehnya berdoa. Walaupun hanya dengan membaca bismillahi walhamdulillah, itu pun sudah doa. Sebab tu kalau tadi kalau kata ni contohnya makan, lepas ni makan dimulakan dengan bismillah, selepas makan tadi akhiri dengan alhamdulillah sekurang-kurangnya, pun sudah cukup. Itu dikira berdoa. Macam tu juga kalau tadi bersembahyang, tadi sembahyang, selesai tadi bersembahyang, kemudian kita ni orang macam malaskan berwirid panjang-panjang, malaskan berdoa. Kata Rasulullah, cukup ucapkan alhamdulillah pun sudah doa. Selesai tadi sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka alhamdulillah sudah.
dikira berdoa sudah sebenarnya. Jadi betullah penting dalam kita penting sehari-hari ini, terutama dalam situasi kita dulu menghadapi masalah COVID-19. Kita ni kena bersabar, kita kena berikhtiar, kita ni kena bertawakal dan berdoa dan bertawakal. Apatah lagi kalau kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan tawasul katanya itu, kita membaca selawat contohnya, kita akan mendapat syafaat baginda, mendapat rahmat daripada Allah SWT, mendapat syafaat, dibantu, dipermudahan segala urusan kita ni ya. Itu yang penting. Jadi kita ni dengan kita ni berusaha tadi itu disertai dengan doa dan memohon juga selawat dengan bernama besar, insya-Allah akan mendapat juga syafaat daripada baginda Rasulullah, mendapat rahmat Allah, dapat pertolongan Allah dan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW itulah. Yang menangkumi semua sekali itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ni sebabnya kita ni di dunia ini seperti mana Allah pernah menyatakan wala nabluwakum bisya'in minal khauf. Kita ni sentiasa Allah uji dengan khauf, dengan bala, ujian-ujian yang berupa ketakutan, khauf wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat, kekurangan bakalan makanan, kekurangan kematian dan sebagainya itu, dan juga macam-macam rintangan ujian itu Allah uji kita ni. Wa basyirus sabirin, beri khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi itulah. Jadi kita melihat sebenarnya dalam beberapa konteks perkataan ataupun hal yang kita ni bincangkan pada hari ini, bersabar, berikhtiar, bertawakal dan juga berdoa ataupun bermunajat itu ada kesinambungannya, ada kaitannya Ustaz ya. Dan apabila kita berbalik juga memperkatakan berkenaan dengan suri teladan kepada umat Islam. Alhamdulillah kita ni merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga setiap selawat yang kita ni lantunkan, kita ni zahirkan itu akan turut mendapat syafaat Rasulullah. Dan Rasulullah merupakan uswatun hasanah ataupun suri teladan yang cukup sempurna. Jadi apa teladan yang boleh kita ni ambil daripadanya? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tadi perkataan uswatun hasanah. Inna fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah satu contoh tauladan yang baik. Dan ini cuma dapat mendengar atau menyebut uswatun hasanah, contoh tauladan, suri tauladan yang baik. Tapi di sebalik ayat tadi, apa kisah yang berlaku sebenarnya? Itu kita jarang-jarang tahu. Apa yang berlaku sebalik kisah uswatun hasanah tadi? Kisahnya ialah apabila ketika mana Madinah dikepung oleh tentera musyrikin, perang Al-Ahzab ataupun Khandaq. Ketika mana masa itu pasukan tentera musyrik daripada Makkah hendak melanggar menyerang Madinah, dianggotai oleh 10,000 tentera. Jadi pada masa itu baginda Rasulullah SAW dapat mengumpulkan tentera di Madinah cuma sekitar 3,000 tentera saja. Jadi masa itu mereka macam orang agak gentarlah berbanding dengan kekuatan tentera, diorang 3,000, tentera musyrik 10,000. Dan dengar khabar lagi ada berlaku pengkhianatan oleh kaum-kaum yang ada di Madinah. Jadi masa itu umat Islam, sahabat-sahabat macam agak rasa gentar. Jadi baginda Rasulullah SAW meminta, bermasyurat kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Salman Al-Farisi mencadangkan untuk mempertahankan Madinah daripada serangan tentera gabungan tadi Al-Ahzab tadi tu, seramai 10,000 orang tu dengan digali parit Khandaq. Maka ketika itu Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran turun padang sama-sama menggali Khandaq parit tadi ni. Maka turun ayat tadi mengatakan inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri satu atau contoh turun yang baik. Turun sama-sama. Turun padang. Turun padang. Bukan tahu mengarah saja. Turun padang sama-sama menggali parit. Akhirnya dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kesabaran Rasulullah dan kesabaran para sahabat tadi itu, orang mula-mula ijab sudah kekuatan musuh berganda-ganda. Akhirnya Allah turunkan ribut. Yang dapat batahan tentera musuh terpaksa mundur. Porak-poranda terpaksa mundur. Akhirnya menanglah perang Ahzab, perang Khandaq itu. Jadi pengajaran di sana uswatun hasanah itu ialah bukan yang asalnya ialah Allah memuji kepada Rasulullah yang memberikan motivasi, semangat kepada tentera-tentera Islam dan sama-sama turun padang untuk menggali parit
untuk mempertahankan Madinah. Jadi itulah uswatun hasanah yang sebenarnya. Tapi kalau kita balik kepada diri Rasulullah memang banyak tauladan lah. Contohnya sifat Rasulullah tu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah tu, dan sifat khuluq hasanul khuluq tu dia sifat-sifat baik yang dapat dicontohi. Iaitu sebenarnya orang kata tentang uswatun hasanah dia tu banyaklah. Boleh dipelajari daripada uswatun hasanah tadi tu. Jadi berbalik juga kalau kita nak merenungkan kisah peperangan Khandaq ya. Sebentar tadi tu adanya usaha, sabarnya di sana, tawakalnya dan terus merafak doa juga. Akhirnya turunnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Ustaz Doktor, kalau boleh ditanyakan, memang seperti yang kita nyatakan tadi, terdapat kalau kita lihat dari segi kepribadian Rasulullah SAW, memang kepribadian yang cukup boleh dijadikan teladan sepanjang hidup kita ni ya. Jadi kalau dapat tanyakan kepada pihak kita, macam mana cara bagi pendapat Ustaz Doktor, mungkin ada yang menyaksikan hari ini sampai pagi di kalangan ibu bapa yang ingin memikirkan cara untuk mendidik anak-anak dalam orang meneladani kepribadian Rasulullah SAW. Macam mana cara terbaik untuk bagi pendapat kita, Ustaz Doktor? Pertama-tama sekarang kalau kita dapat mengajar sirah dulu kepada anak-anak. Kepada sirah baginda Rasulullah. Apa sirah baginda Rasulullah? Sirah ini maknanya lah macam seorang berkenaan biodata baginda, profil Rasulullah. Cara jalan hidup baginda, cara hidup baginda itu yang akan menarik perhatian anak-anak untuk daripada kita mengajarkan anak-anak ini orang cerita penglibur lara, cerita-cerita dongeng. Jadi adakah lebih baik yang kita hidangkan orang ini dengan cerita-cerita kepribadian Rasulullah, cara hidup Rasulullah, sejarah baginda bermula daripada maksudnya kanak-kanak, zaman kanak-kanak sampailah baginda menikah remaja, dewasa, sampailah baginda dia jadi rasul. Itu yang kita hidangkan kepada anak-anak untuk mereka hayati dan mereka akan menganggap baginda Rasulullah SAW sebagai satu idola yang besar. Tapi kadang-kadang kita ini mudah didedahkan anak ini kepada benda-benda yang lain yang bersifat orang macam selebriti, artis ke umpamanya. Dan kadang-kadang yang lebih teruk itu pada cerita-cerita dongeng umpama yang orang yang ada masuk akal ataupun yang mungkin mitos-mitos dan sebagainya yang bukan logik dan sebagainya itu tidak perlulah sebenarnya, tapi kena hidangkan dengan sirah baginda Rasulullah SAW. Dan di sana kena terapkan dengan contoh kepribadian atau uswatun hasanah atau sifat sidiknya macam mana, apa maksudnya, sifat amanah baginda macam mana sampai baginda contohnya berjaya, contoh-contoh berjaya dalam bidang perniagaan umpamanya kerana sifat sidik dan amanah baginda tu. Kerana sifatnya orang contohnya kepada anak kau diajar sifat tabligh, menyampaikan jalan karet ilmu, jalan karet ilmu atau bershare. Apapun ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita pelajari, yang kita tahu kita boleh share, kongsi. Kerana saya percaya untuk sifat-sifat Rasulullah ini seawal darjah 1 ataupun di peringkat agama, orang ini sudah didedahkan dengan sifat-sifat Rasulullah ini, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatanah dan terkenang seakan titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2015, yang juga ada menekankan di sana bahawa kita ni tu perlu lagi meningkatkan kesedaran ataupun kecintaan kita ni kepada Rasulullah tu dengan memperbanyakkan selawat jua. Dan baginda ke bawah duli yang maha mulia ada turut menyebut satu kelompok masyarakat di kalangan pendidik yang dilihat lebih orang kita ni ampuh untuk memberikan pendedahan dan didikan pengenalan awal berkenaan dengan diri Rasulullah tu, iaitu golongan guru. Kita ni sambut baik sebenarnya titah tersebut, dan nyatanya guru ni kenapa saya nyatakan selain daripada ibu bapa yang orang ustaz mengasihi cakapnya tu kalau mengajar kata-kata guru ni lebih walih juga, walih, murid mudah percaya. Kata cikgu Nabi Muhammad tu macam mananya, ia mengembala kambing masa umurnya sekian-sekian. Jadi di sana tadi sebagai ibu bapa lebih mendukung dan menyokong membantu kenyataan dan ilmu-ilmu yang guru ajarkan ini. Bagaimana pendapat? Memang peran guru memang penting kerana anak-anak lebih kadang-kadang lebih hormat dan lebih percaya gurunya berbanding kadang kalau ditagur oleh seorang ibu bapa yang menegur, "Lai jangan buat macam ni."
Ya kan, ya kan. Cikgu punya. Tapi kalau cikgunya menegur, Dan cikgu mengajar, kami, cikgu kami cuma ni cuma bandar tu. Cuma tu. Jadi kadang-kadang macam anak saya yang kecil pun sama macam tu. Kata cikgu, ya, boleh cuma ni. Katanya cuma terus. Dia terus cikgu. Diorang lebih fokus kepada cikgu diorang tu. Kadang-kadang kalau tadi mengajar anak-anak di rumah, menegur anak-anak di rumah, kadang-kadang diorang macam 50-50 bah. Macam diorang hayal dengan diorang punya dunia, diorang permainan diorang kan. Tapi kan masuk nasihat macam 50-50 saja. Tapi bila fokus di kelas, cikgu yang mengajar, menegur dan sebagainya tu masuk. Betul. Suatu pendidikan yang penting kata ahli psikologi ialah pendidikan antara umur 5-6 tahun itu sampai ke 10 tahun itu. 12 tahun. Atau sekolah yang paling atau sekolah yang paling kuat benar sebenarnya. Karena pendidikan waktu itu memang orang memahat di batu, seolah-olah memahat di batu. Dorang melekat di otak dorang. Sebab itu apapun anak-anak tanya waktunya macam mana ini, kena jawab dengan betul. Jangan jawab dengan mitos. Yang indah logik. Kalau ditanya kenapa macam mana, kena jawab dengan betul. Bukan anda kau tahu, bukan jawapan yang anda logik. Akhirnya akan ingat, terpahat di kepalanya, terperhati. Macam contohnya, pengalaman saya sendiri ya. Kita ni pernah diajar oleh orang tua kita ni dulu-dulu, kenapa anda boleh pupat kuku waktu malam? Kena ajar jadi hantu kerangnya, kuku waktunya. Tujuan sebenarnya menakutkan sebenarnya untuk supaya jangan memampat kuku kan. Tapi hikmah sebenarnya itu sebenarnya makruh, hukumnya memampat itu tujuannya untuk supaya anda tercedera. Kan dulu mana ada perkhidmatan lampu elektrik kan? Untuk keselamatan. Kalau kita memberikan jawapan yang tepat macam itu, logik macam itu, ia akan diterima dan akan melekat sehingga ke besar. Tapi kalau kita memberi jawapan yang tidak logik, sama je efeknya akan dikenang sampai ke besar. Akhirnya orang kejahilan akan mewarisi kejahilan lagi. Itu yang tadi nama lah. Jahil mewarisi jahil sampai bila-bila. Saya cukup tertarik sekali dengan Ustaz Doktor berceritakan mengenai dengan apabila cara terbaik untuk dia mengajar anak-anak menceritakan dari segi kepribadian Rasulullah SAW melalui cerita-cerita dan sejarah-sejarah yang tertentu. Jadi mungkin dapat diaplikasikan juga sambil tadi bercerita, diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Macam mana tadi boleh menggunakan sifat-sifat Rasulullah dalam tadi menghadapi kehidupan kita seharian. Mungkin soalan berikutnya kalau dapat tanyakan pada Ustaz Doktor, bagaimana sebenarnya cara untuk kita meraih syafaat Rasulullah? Silakan. Ya, sebenarnya banyak cara untuk meraih syafaat baginda SAW. Tapi satu poin yang penting, satu perbuatan amalan yang Allah pun membuat, kata ni disuruh membuat juga, ialah amalan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Jadi maknanya amalan selawat ini adalah amalan yang benar-benar penting. Kerana Rasul kita disuruh berselawat, kerana Allah dan malaikat pun berselawat. Jadi salah satu untuk meraih syafaat tadi itu ialah dengan memperbanyakkan membaca selawat. Kerana dalam hadis Rasulullah pun banyak menyebutkan tentang fadilat selawat ini. Salah satunya ialah awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alaihi shalah. Orang yang utama, kata Rasulullah, di sisiku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dan sesiapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu petang, maka ia berhak untuk mendapat syafaatku. Jadi banyaknya membaca salawat ini ialah salah satu cara untuk kita meraih syafaat baginda Rasulullah SAW, mendapat perhatian daripada baginda, kasih sayang daripada baginda, dan juga mendapat syafaat daripada baginda secara langsung lah. Saya terkenang satu kisah, banyak kisah-kisah sebenarnya yang boleh ambil panduan sebab mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Salah satunya juga ada satu kisah yang masyhur, itu daripada Imam Al-Thawri, satu seorang imam As-Sawri lah pun Imam Al-Thawri ini mengatakan bahawa pengalamannya ketika beliau menunaikan haji, terjumpa seorang pemuda yang bila masa bertawaf bersama-sama pemuda itu, pemuda ini sentiasa membaca selawat. Kemudian Imam mengatakan, wahai pemuda, kenapa kau? Aku dengar daripada awal kau bertawafnya selalu membaca selawat. Siapa kau? Yang kata pemuda ini, aku As-Sawri. Kalau kau bukan seorang imamnya, aku nak mau bercerita katanya. Bila masa aku pergi haji sama bapakku katanya, dalam perjalanan bapakku ini meninggal. Ketika mana yang meninggalnya, mukanya berubah menjadi hitam. Jadi aku pun sedih. Kami minta tolong siapa?
Jadi aku tutup syahadat bapa aku ni ya. Tetapi dengan takdir Allah SWT, aku tertidur, bermimpi, melihat dalam mimpiku datang seorang pemuda yang serba putih, bisai, katanya pemuda yang orang handsome lah, orang tampan, mengusap-ngusap muka bapakku yang hitam betul ini ya. Tiba-tiba berubah menjadi berseri-seri. Jadi aku pegang pemuda itu ni, siapa kaunya? Kau nak kenal akunya? Dan orang kata, aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Apa yang kau buat arah bapakku ni, apa amalan yang bapakku buat ni yang kau dapat menolong ke dia macam mana? Katanya walaupun bapa ni dulunya semasa hidupnya ikut nafsunya membuat perkara-perkara yang baik, tapi ditapuknya orang tahu. Tapi ada satu amalan katanya yang ia indah pernah tinggal. Iaitu memperbanyak membaca selawat kepada aku katanya. Jadi hari ini ia meninggal, aku datang, aku usap mukanya, aku bagi syafaat darah ke dia. Mukanya yang hitam tadi macam hangus dia itu berubah berseri-seri. Jadi di sana sudah Rasulullah dapat membagi syafaat di dunia, belum di akhirat lah, nampak di dunia dalam mimpinya orang tu bermimpi. Bila dia bangun daripada tidurnya, bukannya kapan muka bapanya memang berseri-seri. Jadi semenjak daripada itulah katanya aku rajin berselawat. Jadi di sana nampak syafaat baginda Rasulullah SAW dengan rahmat Allah Taala juga. Bukan hanya nanti nampak di akhirat, tapi di dunia pun ada dinampakkan syafaat itu. Jadi macam-macamlah kisah kita mau lihat kisah-kisah orang yang banyak baca selawat ni, Allah berikan mereka pertolongan. Contohnya dalam Sultan Al-Hamid zaman Turki, contohnya ada kisah seorang pemuda yang minta bayarkan hutang kepada khalifah Sultan Hamid ini. Katanya Rasulullah datang berjumpa akunya, kau lupa untuk berselawat kepada akunya. Jadi ya Rasulullah dalam mimpinya tu, yang ini sebenarnya Bautang bin Karab. Jadi memperbanyakkan membaca selawat, bertawasul, akhirnya ditangi oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah SAW, tolong jumpa Sultan Hamid. Bagi tahu, minta tolong anak dia, Rasulullah menyuruh menolong untuk menyelesaikan hutang ni. Ya, apa buktinya aku boleh orang jadikan dalil supaya aku ia dapat menolong ke dia aku. Bagi tahu Sultan Hamid, di malam kau sibuk sampai kau tertidur, selalunya kau membaca selawat 1000 kali dalam setiap malam, tapi kau terlupa membaca. Jadi pemuda ini pun esok datang berjumpa Sultan Hamid, minta tolong selesaikan hutangnya. Kata Sultan, apa kau punya dalilmu yang kau menyuruh aku membayarkan hutangmu? Aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kau di malam terlampau sibuk sampai kau tertidur awal, lupa berselawat kepada aku 1000 kali. Akhirnya Masya-Allah. Sebenarnya kalau kita banyak masa ni Ustaz, ingin kita dapatkan lagi cerita-cerita berkenaan dengan keindahan dan pembuktian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sudah sampai ke penghujung rampai pagi dan kerasahan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang mulia Ustaz Dr. Muhammad Adil Zaki bin Haji Matasim mengisikan ruangan kita ni pada hari ini. Ilmu-ilmu yang diperoleh mudah-mudahan akan dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu dia telah pun kami bawakan pada bis kita wawancara kita yang kedua hari ini, dan terima kasih kami ucapkan pada bis kita yang setia menyaksikan sampai pagi daripada awal pagi tadi sehingga pada pukul 10 pagi ini. Ya, sesungguhnya ada penonton semua yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan segala kekurangan itu daripada kami sebagai manusia biasa. Jadi kami mohon 1000 kemaafan daripada pihak bis kita. Baiklah. Serena? Kita sampai ke penghujung siaran pagi edisi hari ini 9 Oktober, insya-Allah ke udara seperti biasa esok bersama dengan rakan penyampai yang lainnya. Kita perbanyakkan selawat memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Jaga diri.